Okey geng, lepas match Malaysia menentang pasukan Uzbekistan, aku faham ramai yang duk tanya aku bila aku nak review tentang perlawanan tersebut. Bukan tak nak review, cuma skuad Harimau Malaya kita masih lagi melakukan perkara yang sama di sebalik adanya peningkatan dari segi mutu permainan. So, selepas melalui dua perlawanan persahabatan menentang pasukan Jordan dan juga Uzbekistan, adanya suara-suara yang mengatakan kita perlu ada balik seorang general dekat bahagian tengah. Dan aku sebenarnya sangat-sangat tertarik dengan sebuah artikel yang dikeluarkan oleh Semuanya Bola. Dalam artikel tersebut, diorang ada bincangkan tentang keperluan untuk panggil balik Safid Rahim untuk sertai skuad AFF untuk tahun 2021 ni. Assalamualaikum guys, welcome back to A2M Studio. Macam biasa, thank you so much dekat korang yang dah support channel ni. Mana-mana yang baru dekat A2M Studio, jangan lupa untuk terus support aku. Support channel ni guys dengan tekan butang subscribe dekat bawah. So, nama Safid Rahim, siapa yang tak kenal dengan nama ni? Sebab apa? Dia adalah bekas kapten untuk skuad Harimau Malaya, pasukan Selangor dan juga pasukan JDT. Dan dia juga merupakan player yang memiliki koleksi kejuaraan yang paling lengkap lah dalam Liga Malaysia kita. Dekat international level, dia merupakan kapten untuk skuad juara AFF Suzuki tahun 2010 serta merupakan penjaring gol terbanyak untuk kejohanan yang sama pada tahun 2014. Dan kalau tengok pada usia dia yang dah menjangkau 34 tahun untuk tahun 2021 ni sebenarnya ramai haters yang mengatakan Safid Rahim ni akan jadi sebagai seorang penumpang dia dalam skuad JDT. Sebab apa? Agak mustahil pada usia 34 tahun sebagai player lokal kau nak cabar player-player yang ada dalam current skuad JDT. Tapi bagi aku dari segi stats sebenarnya menunjukkan Safid Rahim adalah antara skuad player yang paling penting dalam skuad JDT. Sebab apa? Dalam saingan Liga Super saja untuk tahun 2021, Safid Rahim telah turun sebanyak 13 kali termasuk 6 kali sebagai first 11 untuk pasukan JDT. Dan kalau kita tengok balik dekat international level sebenarnya sejak kali terakhir beraksi untuk skuad Harimau Malaya pada sekitar tahun 2017, sejak Tan Cheng Ho mengambil alih jawatan selaku ketua jurulatih untuk skuad kebangsaan, nama Safid Rahim seolah-olah tak ada dalam perancangan coach Tan Cheng Ho. So, apa sebenarnya yang ada pada Safid Rahim yang membuatkan ramai netizen-netizen dekat luar sana seolah-olah bersetuju, termasuklah Badri Razi sendiri yang menyokong tindakan untuk panggil balik Safid Rahim sertai skuad Harimau Malaya. Dari segi karakter sebagai seorang pemain dalam skuad kebangsaan, Safid Rahim zaman kegemilangan dia dulu, dia merupakan antara popular figure dalam skuad kebangsaan. Selain daripada tu, winning mentality yang ada pada Safid Rahim ni adalah antara benda yang kau tak boleh beli untuk bagi dekat mana-mana player yang ada dalam skuad Harimau Malaya. Dan aura yang datang daripada dua perkara penting yang aku sebutkan tadi ni menjadikan Safid Rahim antara player yang paling influential dalam skuad Harimau Malaya zaman kegemilangan dia dulu. Dari segi style of play pula, Safid Rahim antara box to box midfielder yang terbaik yang Malaysia pernah ada, dan dia juga mampu untuk mainkan peranan selaku attacking midfielder ataupun sebagai pemain number 10 yang sangat-sangat baik, seperti mana yang pernah ditunjukkan oleh Safid Rahim waktu dia bermain untuk skuad JDT dulu. Dari segi nilai tambah untuk style of play Safid Rahim pula, bagi aku dia adalah antara set piece taker yang terbaik untuk skuad JDT dan juga skuad Harimau Malaya dulu. So, aku sangat-sangat terkilan apabila di hujung-hujung saingan Liga Super season ni kita nampak Bergson seolah-olah agak pulun untuk ambil semua free kick yang ada di depan kotak penalti. Dan perkara terakhir yang sangat-sangat penting yang ada pada diri Safid Rahim yang aku nampak adalah dia adalah seorang pemain yang boleh rendahkan ego dia semata-mata untuk kepentingan pasukan. Sebab apa? Di usia 34 tahun, Safid Rahim sedar dia takkan menjadi pilihan utama untuk Benjamin Mora turunkan dalam setiap perlawanan. Tapi apabila setiap kali dia diturunkan, kau boleh nampak Safid Rahim sebenarnya menunjukkan kualiti yang dia ada, dan dia turut menyumbangkan beberapa assist untuk Bergson menjaringkan gol. Dan perkara ini sebenarnya sama juga dengan apa yang dilakukan oleh Safid Rahim masa zaman Piala AFF tahun 2014 dulu. Sebab apa? Dalam kejohanan Piala AFF tahun 2014 dulu, waktu Malaysia under coach Dollah Saleh, sebenarnya Safid Rahim adalah ketua pasukan untuk skuad Harimau Malaya. Tapi dengan kehadiran Syukur Adan dalam skuad Malaysia time tu, player yang jauh lebih senior, lebih berpengalaman dan lebih influential, Safid Rahim tak kisah lilitan pasukan tu diberikan kepada Syukur Adan. Dan dalam kejohanan yang sama juga, kalau kata korang ingat balik, Safid Rahim sebenarnya bukanlah player utama untuk skuad Dollah Saleh, tapi dia berjaya membuktikan kemampuan sebenar dia kepada Pablo Dollah dan dia end up menjadi penjaring gol terbanyak untuk kejohanan AFF tahun 2014. So, persoalannya sekarang ni, perlu ke coach Tan Cheng Ho panggil balik Safid Rahim untuk sertai skuad yang akan pergi ke kejohanan
kejohanan AFF tahun 2020 yang akan berlangsung pada tahun ni. Bagi aku ada beberapa perkara perlu dipertimbangkan. Antaranya adalah option dekat bahagian midfield. Sebab apa usually untuk sistem 4-2-3-1 seseorang jurulatih akan panggil at least 6 orang player dekat bahagian midfield. Sebab apa benda ni akan mengelakkan sekiranya berlakunya kecederaan, kualiti pemain yang menggantikan player tersebut jurangnya tidaklah terlalu jauh dan corak permainan boleh dikekalkan. So nama-nama macam Syamil Kutik Abah, Nur Azam Aziz, Liridon Krasniki, Akram Mahinan, Kenny Parash, Badrul Bakhtiar dan juga Nazmi Faiz mungkin antara nama-nama yang popular yang dipanggil sepanjang tahun 2021 ni. Tapi dengan ketiadaan nama Brandon Gunn dalam list ni, bagi aku hanya Badrul Bakhtiar saja yang mampu untuk mainkan peranan selaku general dekat bahagian tengah. So mungkin atas faktor tersebut dan juga option yang kita ada dekat bahagian midfield ni, nama Syafiq Rahim mungkin akan dipanggil oleh Tan Cheng Ho. Tapi kan korang kena ingat dari segi corak permainan dan juga taktikal untuk skuad Harimau Malaya under Tan Cheng Ho ni, sebenarnya skuad Harimau Malaya cenderung untuk penetrate dekat bahagian winger. Gandingan dekat bahagian kanan antara Matthew Davis dan juga Sumareh ataupun Safawi Rashid sebenarnya banyak kali menjadi sandaran untuk skuad Harimau Malaya menjaringkan gol. Selain daripada tu, kalau kita tengok balik pemilihan pemain dekat bahagian midfield pada tahun 2019 dulu, yang mana kita kata skuad tahun 2019 ni adalah antara skuad terbaik dalam tempoh 10 tahun yang kita pernah ada. Tan Cheng Ho sebenarnya cenderung untuk pilih pemain-pemain yang memiliki work rate yang tinggi, bekerja keras atas padang. Sebagai contoh, Brandon Gunn dan juga Syamil Kutik Abah sering kali menjadi pilihan utama untuk Tan Cheng Ho turunkan. So melihat balik kepada aspek ni, mungkin Syafiq Rahim takkan ada dalam perancangan Tan Cheng Ho. Tapi kalau kata kita adalah Syafiq Rahim dalam skuad, mungkin dalam perlawanan-perlawanan penting untuk tempoh 20-30 minit terakhir permainan, Syafiq Rahim mungkin boleh menjadi surprise element yang diturunkan oleh Tan Cheng Ho untuk mengubah corak permainan untuk skuad Harimau Malaya. As a conclusionnya guys, bagi aku memiliki seorang general dekat tengah padang adalah sangat-sangat penting. Sebab apa? Player ni yang akan membawa suara jurulatih dekat atas padang. Dan memiliki seorang playmaker dekat bahagian tengah adalah antara elemen yang kita seolah-olah lack untuk skuad yang dipanggil sepanjang tahun 2021 ni. Personally bagi aku tak salah pun sekiranya Coach Tan Cheng Ho nak bagi peluang balik, panggil balik Syafiq Rahim sertai skuad Harimau Malaya. Sebab apa? Player ni memiliki dua elemen tersebut dan juga dia tak kisah untuk turun selaku pemain simpanan. Tapi geng, apa-apa pun, siapa saja player-player yang dipanggil oleh Tan Cheng Ho untuk turun ke kejohanan AFF Suzuki tahun 2020 yang berlangsung pada tahun ni, kita selaku penyokong perlu berikan sokongan sepenuhnya walaupun mungkin wujudnya pertikaian dalam pemilihan tersebut. Sebab apa? At the end of the day, Coach Tan Cheng Ho juga yang lebih mengenali player dan lebih mengetahui keperluan pasukan. Alright guys, itu saja untuk video kali ini. Apa pula pendapat korang? Perlu ke Tan Cheng Ho panggil balik Syafiq Rahim untuk sertai skuad Harimau Malaya? Sebab apa? Kalau kita tengok balik dalam skuad AFF tahun 2014 yang mana kita muncul naik juara time tu, sebenarnya Dora Saleh pun turut teruk dikecam waktu tu. Sebab apa? Dia decide untuk panggil kuda tua macam Syukur Adan yang mana usia dia lebih tua daripada Syafiq Rahim sekarang ni. So, korang boleh kongsikan pendapat korang dengan komen dekat bawah. Mana-mana yang baru dekat A2N Studio, jangan lupa untuk terus support aku. Support channel ni kan dengan like, share and subscribe A2N Studio. Sehingga kita jumpa lagi dalam next video. Itu saja daripada aku geng. Assalamualaikum. Sebab apa? At the end of the day, Tan Cheng Ho lebih mengenali player dan lebih mengetahui pula